Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, hari ni kita akan continue. So, ini ada edit sikit. Tadi ada drawing yang kita lukis yang ni. Tadi ada macam perubahan sedikit. Perubahan di mana adalah nilai-nilai yang kita tak jumpa, yang tak dibagi. So, kita tambah. So, seperti yang tertera dalam gambar. Alright, so kita tanpa melengahkan masa, kita record lah. So, alright. So, yang ni kita dah buat yang sebelum ni. Right, yang ni kita dah buat yang sebelum ni. So, sekarang apa yang kita nak buat adalah nak ubah lah. Kita nak ubah balik. So, file, new. Tadi video macam tak cantik. So, that's why kita buat yang baru lah. Okay, macam biasa. Pergi dekat sketch. Pergi dekat Okay, XY plane. Okay, alright. So, macam saya cerita tadi sebelum ni, macam mana kita nak pilih lah. Kita nak pilih dia punya gambar yang sesuai untuk kita punya ni lah, drawing. Kat mana starting point yang sesuai. So, daripada sini kita tengok kat mana reference dia. Kalau kita tengok kat bawah ni, reference dia adalah pada garisan tengah. Garisan tengah ni, dan yang kat atas ni dia refer kat sini. Banyaknya refer dekat sini. So, kita boleh jadikan sama yang ni lah sebagai starting point ataupun yang bawah sebagai starting point lah, terpulang. Okay, tadi kita mula daripada atas sebagai starting point. Let's try dengan mula daripada bawah pula sebagai starting point. Dengan existing data lah, additional data lah, additional size. Alright, so kita mudahkan sikit. Alright, so sekarang ni kita nak buat garisan ni lah, garisan. Saya nak jadikan bawah ni sebagai reference point lah. So, kita ambil titik yang ni, garisan. Saya kena kecilkan sikit lah yang ni sebab mungkin dia agak tak nampak. Ok, alright, tu dah nampak. Ok, kita nak mulakan daripada sini. Kita nak mulakan daripada sini. So, kita nak buat dua lah. Kita buat yang garisan ni dulu, 55. Kita ambil yang ni. Ok, sambung. Alright, dan garisan ni sambung satu lagi sebelah dia. Garisan ni penting sebab dia, kalau tak ada garisan bawah ni, dia akan jadi gangguan kepada drawing. Alright, so kita buat balik. Cara lain sikit daripada yang tadi. Yang ni cara bila kita dah tahulah apa yang dia tak cukup. So, yang ni kita letak kat bawah lah. Alright, kemudian barulah kita buat garisan-garisan yang dia ni lah. Okay, so kita buat garisan. Sambung sini. Naik sikit. Oh, ok. Biasa pakai profile untuk mudah sikit lah. Ok. Ok, lepas tu tekan escape. Alright, seterusnya profile untuk banyak lain lah. Pastikan kena betul-betul ya. Ok, dia punya ketinggian yang sama. So, baru kita adjust dimension. So, yang ni adalah 62. Ok, mungkin kena zoom sikit. Ok, nombor 2. Yang ni adalah 72. Yang ni ketinggian yang sama, 8. So, tadi kebetulan masa lukis tadi keluar biru. So, kita buat satu je, dia akan adjust kedua-duanya kalau tak silap saya lah. Kita tengok. Oh, kita. So, mungkin kita kena buat balik lah. Sebelah sini pun 8. Okay, alright. So, seterusnya lah, barulah kita fokus kepada garisan yang ini. Yang lengkungan ni. Okay, lengkungan ni. Alright, lengkungan ni sangat penting. Lengkungan ni sangat penting. So, macam mana kita nak buat? Okay. So, kita buatlah garisan daripada bawah, sambung ke atas. Starting daripada 55 ya. Okay, alright. Kemudian saya sama juga belah kiri. Alright. Okay, lepas tu kita ubah sudut dia seperti yang diperlukan. Sudut dia 65. Kita tadi sebelum masa kelas tadi kita buat ubah ikut supaya kita dapat bentuk yang sebiji yang dalam drawing. So yang ni adalah 80 sudut dia.
Okay, alright. Okay. Ni garisan yang belah luar, garisan yang belah luar. Yang ni kena escape sebab kita nak tarik dia panjang sikit lagi. Alright. Okay, panjang ke yang ni? Pulang. Okay, kemudian apa yang kita nak buat adalah garisan yang ini. Yang 7. Okay, 7. So, kita buat je garisan. Kita nak buat garisan ni dan garisan ni. Yang ni adalah 18 sebab kita tengok ni 18. So ini ke sini juga adalah 18. Ni ke sini pun 18. Mari kita buat lengkungan ya. Okey, kita buat lengkungan ya. Kita buat garisan. Okey. Tak kisah mula mana-mana, mungkin luar setengah tu boleh. Supaya kita boleh macam tu. Keluar selari macam ni. Selari biar dia lebih tak apa. Nanti kita boleh adjust. Yang ni automatic horizontal lah, biru. Lepas tu biar dia selari dengan yang ni. Yang kita tak nak yang atas, kita nak yang bawah. Lebih kat atas tak apa, nanti itu trim. Pastikan dia selari. So maknanya ni adalah selari. Okey. Okey, garisan ni adalah yang 3 lah, distance ni 3 ya. So kita kena buat distance ni 3 sini. 3. Lepas tu yang ni nilai ni mungkin akan redundant, dia akan berubah. So kita kena ada, dia akan jadi warna purple. Ini 7 daripada bawah. Okey. So sekarang kita nak buat radius yang ni lah, radius. So kita gunakan corner. Sini dan sini. Nilai dia ni kita jadikan dia sebanyak berapa. Okey, nilai ni bukan 18 18 adalah daripada sini ke sini 18. So yang ni adalah 18 tambah dengan 7 lah. So dia akan jadi nilai yang lain. So nanti kita buang dulu dia punya nilai ni, kemudian kita tentukan lah berapakah yang sesuai. So yang ni kita padamkan dulu lah. Okey, lepas tu dengan yang atas sekali. So yang ni kita tarikkan lagi ke atas. Kena buat dia punya. Yang atas tak apa, yang atas kita abaikan sebab yang atas ni tak ada, dia tak ada kat luar. Dia nak kita nak yang ni je. Alright, seterusnya barulah kita buat segitiga ni lah, segitiga kecil. Okey, kita buat segitiga kecil. Okey, mana? So kita gunakan profile lah. Kita buat satu segitiga. Biar ada selari yang ni. Okey, macam tu. Okay, lepas tu selari dengan yang bawah. Lepas tu okay, tak apa, tak selari pun tak apalah. Sebab nanti kita boleh selarikan dia. Yang ni dengan yang ni kita kena selarikan dia lah. Parallelism. Okay. Yang ni horizontal tak perlu selarikan, dia automatic. Okay, dia automatic selari. Alright, so okay. Lepas tu kita kena buat radius yang 7, 10 ni. Baru kita set lah dia punya radius dia. Yang ni dan sorry. Kita guna corner. Yang ni. So saya nak buat cepat. Tadi 40 minit. Yang ni baru 10 minit. So saya nak cepatkan. So nak supaya tak jadi boring. Lama sangat tengok nanti boring. So ni 7. So tarik sikit. Oops. Ni 7 7. Sama 7.
Yang ni pun sama 10. Yang lain 10. Alright, so kita dah dapat So sekarang yang ni dia, kalau kita tengok dia distance sebenarnya sama tau. 18 juga. Dia seolah-olah offset keseluruhan ni. So macam mana kita nak buat? Kita kena jadikan dia coincident lah. Sorry, bukan coincident. Okay, yang ni cara lupa nak tekan silap pula. Pada 7 dia tertukar tadi, saya tak tahu kenapa. Katanya okey je. Yang ni adalah 10. Alright, so sekarang kita nak jadikan garisan ni okey, garis lengkung ni dan lengkung ni kita akan jadikan dia sebagai simetrik. Sorry, konsentrik. Betul. Sama. Yang ni pun sama. So, tapi dia ada dua cara kita nak jadikan dia konsentrik. Satu, kita klik garisan ni dan garisan ni maknanya dia pada titik yang sama. Yang kedua adalah kita satukan dia punya pusat dia. Pusat lengkungannya ni dan pusat lengkungan ni. Kontrol, tekan kedua butang ni, kedua titik ni dan kemudian kita jadikan dia coincidence. Okay. So, sekarang mereka dalam distance yang 3. So, ni 3. Tarik sikit drawing ni supaya dia. So, yang ni 3. Alright. So, sekarang yang ni lah. Yang ni distance dia adalah 18. So, kita set lah. Kita set. Nilai dia adalah 18. Okay. 18 ni adalah keseluruhan. So, yang sini pun 18. Yang sini pun 18. Yang sini pun 18. So, kita tak perlu ubah. Kita tak perlu tambah. Kalau kita tambah, dia akan jadi purple. Alright. So, seterusnya barulah kita buat dia punya bulatan yang kat atas. Kiri dan kanan lah. Kiri dan kanan ni. Okay, macam mana nak buat? Mula kita mulakan dengan paksi. Daripada sini. Sehingga sini. Sehingga ke atas pun boleh. Okay. Kita buat je dulu. Nanti kita ubah lah. Mana perlukan dan mana yang perlukan. Okay. So actually 94, 30, so 124. Agak-agak lebih kurang. Dan garisan-garisan ni sebenarnya kita kena pendekkan. Kalau tengok dia tak sampai ke situ, kita kena pendekkan lagi. Yang dekat sikit, ni pun pendekkan sikit, yang ni pun pendekkan sikit. Dia tak fix lagi Alright, okay. So sekarang kita buat bulatan. Okay. Bulatan buat 2 kali. Oh, yang ni kena biru. So, kena buang nanti kemudian. Sebab kita tak nak yang tu. Kita tak nak. Lepas tu belah kanan. Belah kiri. Alright. Okay. Sudah siap. Sekarang kita delete yang ni. Sebab dia constraint. Sebenarnya kita tak ada constraint situ. Okay, cara pertama untuk set, kita kena set bulatan yang paling kecil sekali dengan nilai yang paling kecil sekali. Tapi kadang-kadang dia terlebih besar, tapi tak apalah, kita cuba je, buat je. Kalau ada silap, kita boleh adjust. So, double click. Okay, bulatan yang kecil sekali dia adalah, dia bagi dalam bentuk diameter. So, diameter, so saya kena zoom sikit. Diameter yang ni adalah 30. Okay, macam saya cerita sebelum-sebelum ni, kena pastikan kedudukan sudut ni, kedudukan dia punya apa nama, dia punya constraint ni, make sure dia kedudukan yang sama dalam drawing lah. So nanti mudah kita nak check. Alright. So yang ni 14 dan juga 30 sama. Okay, ini belah bawah. So, ni lubang bulatan bawah, bulatan sini adalah 14 sebab dia ambil dia bukan ambil diameter, dia ambil jarak. So, sama juga sebenarnya. Alright, 14. Okay, yang ni kita abaikan dulu, belah sini. Kita abaikan dulu. Alright, okay. So, seterusnya ni, distance pula, jarak dah. So, yang ni dia adalah serenjang tapi jarak dia yang ni ke sini 50. Okay, kita ambil titik tengah.
ni dan titik tengah yang ni tak kena. Okey, tengah. Jadikan dia horizontal. Dan dia adalah 50. Kenapa jadi purple? Okey, purple ni sebab ada tadi kat bawah tadi mungkin dia ada okey, titik. Mungkin titik ni dia tadi ada apa nama tu? Apa nama? Ini 50. Tapi disebabkan oleh dia redundant. Sekejap, ini disebabkan oleh garisan ni sebenarnya. Okey, view dia dah tersengit. So yang ni saya kena tarik sikit. All this kind of things letak atas ni semua dah nak check. So yang ni kita tutupkan dia. Alright. Okay. Right. So yang ni view secara menegak. Okay, boleh tegak. Yang ni dia ada masalah sebab dia dah sangkut. Dia dah sangkut sebab tadi masa kita buat drawing nampak ada O kat situ. O ni yang kita kena buang sebenarnya. Kalau tak boleh, tekan alternate, tekan O, coincident, delete. Yang ni. Oh, dia boleh gerak bebas. Okay. Alright. So distance sini ke sini adalah 50. Okay, ni silap. Saya kena jadikan dia sebagai vertical. Okay, sebenarnya dia dalam segaris. Dia segaris. So kita ambil satu ambil axis, sambungkan dua titik ni, dan axis ni kita jadikan dia sebagai horizontal. Alright. So baru kita buat distance. Distance dia adalah actually 50. Dia lukis kat situ. Ini pun sama. Sekarang kita buat pula yang ni 24. 54 dia belah bawah. So tarik bawah. Pusing ke bawah. Okay. Radius dia 4 yang ni. Tapi kita kena jadikan dia radius. Tapi nilai dia 4 lah. Okay, sekarang kita nak dapatkan ini distance ya. Distance ya. Okay, distance daripada titik ni. Tak kena. Dia kena warna merah. Dan juga titik ni. Okay. Kita akan jadikan dia horizontal. Horizontal sebab 60 dibagi 60. Okay, jarak dia tepi ni adalah 30 lah. So kita buat 30. Kali ni vertical pula. Jarak dia adalah 30. Okay, dibagi juga dekat sini. Di mana? Dia pun jarak daripada bulatan ke garis paling bawah ni adalah 94. So kita buat yang sama. Okay. Okay. Kita ambil titik ni. Dan juga garisan titik tengah pun boleh. Garisan pun boleh. Vertical. Yang ni adalah 94. Alright, so semua dah fix. Gerakan nak panah. Okay. Alright, so sekarang apa yang kita perlu buat adalah garisan-garisan, lengkung-lengkungan. Alright, okay. So sekarang lengkungan kita nak buat lengkungan yang belah sini dulu. Okay, sekarang ni kita pakai arc. Pakai arc lah mudah sikit. Pakai arc. Letak je mana-mana. Kasih cantum sini. Kasih rapat. Yang ni. Kasih kena. Alright. Lepas tu kita tarik sikit. Okay. So yang ni kita kena pastikan dia dengan garisan ni. Dia adalah tangent. Okay. So tengok ada perubahan. Okay, nampak? Garisan ni dia tak bercantum. So kita kena cantumkan dia. Dengan garisan ni dia patutnya dia bercantum. Coincidence. Okay. Tapi sepatutnya dia tak sepatutnya. Okay, so sekarang ini kita trim sebenarnya. Kita trim tu sebab dia terlebih. Alright.
So sekarang both dia adalah dalam keadaan tangent, cuma dia tak set dia punya radius dia. So set dia, radius dia adalah 45 radius 45. Alright, okay, dah siap ini. Seterusnya adalah yang belah luar ni pula. Yang ni adalah garisan terus straight line. So kita ambil garisan straight line yang ada tangent. Okay, ambil kat sini, yang juga ambil kat situ, dia akan siap satu tangent. Alright. Okay, kemudian lengkungan yang bawah ni pula kita nak buat overall outer diameter dia dulu. Okay, garisan dalam ni dia sebenarnya dia akan ikut yang belah luar ni. So dalam ni mungkin dia pendek sikit lah, belah sikit. Okay, right, so sekarang kita buat, kalau nak pakai bulat pun boleh, tak ada masalah. Bulatan yang 30, radius 30. Kita set dia punya dimension dia 30, radius 30. So sekarang kita nak cantumkan yang ni dengan yang ni dalam keadaan tangent. Okay, repeat yang sama dalam keadaan tangent. Okay, sekarang kita trim yang tak berkenaan. Trim dah. Yang ni dan juga yang garisan ni. Alright, kita dah dapat lengkung ni. Yang ni pun kena sama nanti. Okay, okay, lengkung dah ada. So sekarang bahagian ni lah, bahagian ni. So yang ni dia punya, kita tahu jarak dia adalah 3. So dia ada banyak cara sebenarnya. So sama ada kita nak pakai offset. Saya tak sure offset ni, ada keadaan dia mudah, ada keadaan jadi susah. So offset. So okay, sekarang ni nilai ni kena buang sebab dia dah bercantum ni. So nilai yang sama 3. Kalau ikutkan ni dah 18 ni 18. Ni yang seperti yang dilukis tadi lah. So yang ni kita tengok kenapa dia nampak ada ke tidak. Offset ni sebenarnya tak membantu, susah. So jangan guna. So kita kena bulat mudah sikit. Pakai center yang sama. Okay, dan berhenti pada tangent dan titik. Okay, alright, so tangent dan titik lah. Lepas tu kita trim lah, trim yang berkenaan. Yang ni kita tak nak yang ni. Yang ni pun kita tak nak. Yang ni pun kita tak nak. Alright, so ngam. Okay, sekarang bahagian belah sini pula. Belah atas lah. Kita buat belah atas dulu. Belah atas ni sebenarnya dia garisan. So kita buat garisan je lah. Itu kan garisan biasa. Kita sambungkan je lah dua-dua ni. Tapi nampak macam tu, dia dah selari. Dia dah selarikan. Okay, so kita actually tak perlu ni kena kosong ni. Tak perlu cantum sebab dia tergantung. Okay, sekarang ni bagi kita buat distance ya. Distance di mana by default dia 3 lah. 3 enter. Alright, tapi nak cantum pun boleh. Saya cantum je lah. Okay, kita cantumkan titik dengan ini. Kita sambungkan dia. Coincident. Okay, lepas tu yang ni pun sama. Kita cantumkan. Nanti kita boleh trim je. Oops, silap. Titik ni dengan lengkung kita coincidentkan dia. Alright. Sebenarnya dia boleh pergi belah sini. Cuma dia bukan pergi yang terdekat. Okay. Kemudian barulah kita buat fillet-fillet yang berkenaan lah. Okay, yang ni ditulis kat sini lah 5. So 5 ni adalah keseluruhan lah. Sini 5, sini 5 dan situ juga 5. So kita buat 5 lah. Dia punya corner dia. Tapi kita tengok apa jadi kat sini. Dia putus. Kenapa dia putus?
Dia putus sebab dia trim dia trim semua sekali. So dia ada banyak cara. Kita boleh pilih close arc. Close arc. Tapi dia jadi redundant. So undo balik. Undo sampai pilih. Okay, so ini penting especially bila kita nak main dengan benda yang melibatkan multi-pad yang akan belajar dalam 3D nanti. So untuk case yang ni, cara yang terbaik adalah kita kena breakkan dia. Okay, break. Okay, break yang ni dan juga yang ni. Ini pemotong dia. Dan break yang ni dan juga yang ni. So sekarang dia dah terbelah dua lah. Dia dah terbelah dua. Baru kita buat corner dia. Mana corner dia adalah 5. Ini bersama corner dia. Ini adalah 5. Ini pun sama. Tapi this case pun kena break juga sebab dia akan digunakan untuk side yang ni, belah sini. Belah sini pun dia nak guna. Kita nak okey, yang ni tak apa. Kita break tak apa, kita break je. Sebab kalau kita tak break, kita tengok apa jadi. Nampak dia hilang. Lepas tu kita kena undo. Ctrl Z. Lepas tu kita breakkan dia. Putuskan antara ini dan juga yang ini. So yang dia akan putus kat sini sikit. Right. Barulah kita boleh gunakan corner lah. Okey. Ini adalah 5. Yang ni dah tak diperlukan. Kita boleh trim lah. Yang ni. Yang ni. Dan juga yang ni. Okey. So dah dapatlah bentuk ni. Okey, macam berserabut sikit. So tariklah dia punya radius ni. Kita boleh tarik ke bawah. Semudah nak check. Yang ni pun belah dalam sikit ke. So terpulang lah. Ini supaya kita tak jadi confused. 60 dia terpindah. 60 ni sebab dia dah trim je, dia terpindah. Tapi tak apa, tak ada masalah. Tak je kat sini. Okay. Alright. So yang tu. Sekarang ni kita nak buat belah sini pula. Lengkungan belah sini yang ni. So macam mana lengkungan ni? Lengkungan ni kita ini right. Okay. Lengkungan yang ni dia adalah ditulis itu adalah 24. So kita buat je lah bulatan 24. Diameter radius 24. Yang ada kena biru dan set dia punya dimension dia 24. Dan sama macam tadi, cara dia untuk mudahkan kerja yang ni, jadikan dia sebagai tangent. Kalau ada cara yang lain lagi bagus daripada ni, boleh cuba. Ni jadikan dia sebagai tangent lah. Alright. So kita trim lah yang mana tak berkenaan. Ini juga yang tu. Okay, so sekarang ni kita ada lengkungan yang ini. Yang ini 5 juga. Yang ni ada sini. Dia ada 2. Sini dan juga sini. So apa yang kita kena buat? Okay. Ada setengah software. Kita guna offset lagi bagus. Tapi setengah di kaki kita kenakan buat arc lah. Arc lagi bagus. Bagi saya lah. Ambil lengkungan sini. Cantumkan kat sini. Cantumkan jadikan dia tangent. Okay. Biar dia kena sentuh. Alright. Ni pun sama. Kita gunakan arc juga. Lagi mudah. Tak perlu trim. Sebab kita dah tahu center yang sama. Kita mulakan daripada sini. Biar dia kena. Lepas tu. Biar dia kena sini. Alright. Tapi this case dia. Ini dia bersambung dengan sini. So kita buang tangency ni. Jilid. Barulah kita buat dia punya distance dia. Dia adalah 3 lah. By default 3, yang lain semua 3. Okay. So sekarang
Ni corner. So sekarang ni case yang sama. Kita nak trim yang ni sebab dia tak perlu. Sekarang ni case yang sama. Kita nak buat apa? Bila kita trim dia akan hilang. Bila kita buat corner dia akan hilang sebab kita potong semua sekali. So kita break dia siap-siap. Break yang ni dengan garisan yang ni. Break yang ni dengan garisan yang ni. Okey. Lepas tu ni pun sama. Break yang ni dengan garisan yang ni. Okey, so kita dah siap break. Sekarang kita buat dia punya corner. Ni lain silap. Dia kena nombor lain. Ni 5. Okay, ni pun sama. Corner juga. Ini dengan yang ini. Ini. Kita tarik dia jauh sikit. Just in case. Okay, ni pun sama. Ni dengan yang ni. Kita masih dalam mode corner. Ni pun juga. So, dia tarik lah. Pulang lah, tarik ke mana. So, dan kita perasan ni ada lebihan ni panjang kat sini. So, kita kena trim. Penting untuk padam semua ni. Sebab dia akan mengganggu pad. Perubahan kepada 3D. Ni potong, ni potong. Double click untuk buat banyak kali. Ni potong, ni potong. Titik ni tak perlu lah. Dah tak perlu dah sebab kita tak guna. Titik ni tak perlu. Alright. So yang tinggal adalah lengkungan yang belah bawah ini. Iaitu 22 dan juga 14. Ni senang je. Macam mana nak buat? Senang je. Kita pakai arc. Boleh pakai arc. Boleh pakai apa-apa je lah. Yang penting masa kita letakkan titik tu jangan ada biru lah. Okay. Arc sambung starting sini. Dan tak kena. Okay, tak apa. Nanti kita kenakan dia. Sini. Kenakan ini. Kita cantumkan dia. Ambil dia sebagai coincident. Alright. Lepas tu ni dia dah cantum sini lah. So sekarang ni kena jadikan dia tangent. Alright. Dan jadikan dia tangent. Sekarang barulah kita set dia punya radius. Sorry. Radiusnya ni iaitu 22. Alright. Okay. So sekarang ni trim ni lah. Sebab dia tak diperlukan. Okay. What happen kalau kita trim? Tengok. Oh, dia akan hilang. Sebab identiti dia hilang. Kita tak nak. Kita boleh buat. Kita buat tambahan. Garisan tambahan. Supaya cantumkan yang ni. Dan juga garisan yang tu. Ni baru dia okey balik. Itu satu. Cara yang seterusnya adalah kita pecahkan dia. Break dia. Break garisan ni dengan ni sempadan dia. Okay, so sekarang dia dah break lah. Yang ni yang 60 darjah. Okay, so sekarang yang ni dia dah putus dua. Kita boleh trim, boleh delete. Tapi hilang juga. So yang ni kita kena jadikan dia sebagai construction. Apa boleh. Ini penting. Cara yang seterusnya untuk yang ni belah sini pula 14. Pakai arc. Center boleh letak mana-mana. Yang penting tak ada warna biru. Okay, jangan lupa. Start sini. Dia cantum dekat situ. Zoom sikit lah. Dia cantum dekat situ. Okay, ngam. Yang sudut tadi, so kena adjust. Okay, so sekarang yang ni dia kena, dengan yang ni dia kena tangent lah. Baru dia cantik. Tangency. Sekarang ni dia lihat radius dia 14. So letak radius dia. Ni pun sama macam tadi. Kita kena trimkan dia. Ataupun kita breakkan dia. Ataupun trim dulu lepas tu tambah garisan dia.
Tambah paksi, sambung sini. Pastikan not penuh, bukan not macam tadi. Tak penuh, ni penuh. Sambungkan ke garisan ni. So, dia akan retain balik. Itu cara dia. Alright, tu je. Dah siap. Ni dah hasil dia. Dah hijau semua, maknanya ok, complete lah. So, check lah mana yang ada. So, kita buat tu, sketch analysis. Semua adalah closed. Semua adalah closed. Okay. Kalau tak close, kalau open, something wrong. Okay, itu saja. Sekian. Terima kasih.